Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لنبي الكريم وحبيب المكين خاتم النبي حبيبنا محمد الأمين وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridi bil i'dami wal ijad al munazzahi an shawaibin naqsi wal aghdad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al qadimul mukhalafu القديم المخالف لما عداه من الكائنات الباقي وهالك كل ما عداه من المخلوقات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المبلغ كل ما أمر بتبليغه من رب العالمين. وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معاشر الحضور, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita sambung lagi pada kitab Aqidatun Najin muka surat 167, tapi kita ambil sikit puncanya pada muka surat 166 bawah sekali. Lupa dah. Kata musannif rahimahullah ta'ala anhu, dan Allah Ta'ala itu tiada ia daripada alam pada suatu. Maknanya Allah bukan bersamaan dengan alam, tidak termasuk dalam alam, tidak tergolong sebagai alam, kerana bukan ia daripada nur, bukan ia daripada zulmah, bukan daripada cahaya, bukan daripada gelap, seperti yang dianut oleh faham golongan-golongan yang menyembah api, ya. Dan hendaklah kita jagakan sungguh-sungguh bahawasanya syaitan yang menjatuhkan khayal pada waham kita. Syaitan mempermain-mainkan, meligar-ligarkan dalam khayalan kita gambaran-gambaran tentang zat Allah, tentang keadaan zat Allah itu sendiri dengan berbagai-bagai macam rupa. Ya, maka dikata menjatuhkan khayal pada waham kita itu tiada yang mengetahui dengan hakikat Tuhan, sedangkan dia sendiri pun tak tahu hakikat Tuhan. Walaupun dia ini cukup alim. Iblis ni satu hamba seorang hamba Allah yang Tuhan cipta dia yang paling alim, cukup alim dalam kalangan makhluk-makhluk Allah. Maka itu Syekh Ibnu Athaillah Askandari dalam Kitabul Hikam menyebut, kalau kiranya nak dinobatkan, kita nak bagi award kepada orang yang paling alim
dalam makhluk Allah ni, tetapi dia tidak takut kepada Allah. Alim yang tidak takut kepada Allah, bukan alim yang takut kepada Allah. Alim yang tidak takut kepada Allah, maka diberi bintang award itu kepada iblis alaihi laknatullah. Tengok maknanya alim semua. Itu dia, ya. Maka tu dia boleh tipu semua orang. Awal-awal tu Adam kita dah kena tipu dengan dia, betul tak? Ya, sedangkan tu Adam sendiri sudah alim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah sebut dalam Quran, kami telah mengajar kepada Adam akan semua nama ilmu asma'. Ilmu asma' diajar kepada Nabi Adam, punya alim pun kena tipu. Nampak tak? Begitu dia lebih lama, lebih veteran dan lebih mendarui dalam mengenal alam langit bumi. Sampai ke langit yang ketujuh, dia telah diangkat darjatnya begitu tinggi pada asal sebelum dia bernama Iblis. Ya. Maka dia sendiri pun tidak mengetahui dengan hakikat Tuhan kita dan tidak melihat baginya atas hakikat Allah. Dia sendiri pun tak nampak, tidak melihat, kerana telah maklum kunhu, keadaan. Kunhu ni keadaan zat Allah Ta'ala itu terdinding pengetahuan sekalian makhluk. Tidak ada seorang pun makhluk yang mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jikalau Nabi yang mursal, Nabi yang dilantik menjadi Rasul, itu Nabi yang mursal, yang bersambung dengan Adam turun-menurun sampai kepada Nabi Muhammad SAW, atau malaikat yang muqarrabin sekalipun. Malaikat muqarrabin ini malaikat yang hampir dengan Allah. Mereka tak turun ke bumi. Antaranya malaikat yang menanggung arash, hamalatul arash. Ada 4 malaikat tanggung arash Allah. Laginya, apabila berlaku kiamat, Allah Ta'ala tambah lagi 4 jadi 8 malaikat yang menanggung arash Allah, dipanggil hamalatul arash. Pun tak tahu. Mikail yang begitu dekat dengan Lauh Mahfuz, dia dapat melihat sebahagian daripada Lauh Mahfuz, papan kenyataan raksasa yang Allah maktubkan segala makdur, segala takdir-takdir untuk alam seluruhnya itu sudah ada di papan Lauh Mahfuz tu. Dia tahu setengah, dia dapat tengok setengah sebab dia nak jalan kerja. Implementasi daripada Lauh Mahfuz itu adalah tugas yang diberikan kepada Mikail. Dia pun tak tahu hakikat zat Allah. Jibril AS, masya-Allah, ya, sebagai sahibul wahyi, orang yang bawa wahyi daripada Allah kepada rasul-rasul mursalin, nabi-nabi, memberi ilham kepada makhluk, hatta sampai kepada lebah pun kerja Jibril mengilhamkan lebah nak buat sarang. Nampak tak? Allah juga ilham kepada tuma yang halus, nyamuk, semut yang berjalan di atas batu, merangkak dengan jari, dengan kaki, dengan jari kaki-kaki dia tadi. Ini semua adalah ilham yang dibawa oleh Sayyidina Jibril. Portfolio dia lah, kita sebut begitu. Pun tidak tahu hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kata Allah, Jibril tak pernah tengok bidadari pun tu dia. Sampai Nabi Muhammad tanya dekat Jibril, wahai sahabatku Jibril, apakah engkau pernah tengok orang bidadari? Keluar masuk, turun naik langit ni. Dia kata, aku tak boleh tengok. Kalau aku tengok gigi dia sebatang, gigi dia saja aku tengok, aku pingsan. Macam mana nak tengok? Itu hadis sahih, ya. Tengok gigi sebatang ya, gigi bidadari, pingsan. Itu Jibril yang tak ada syahwat, yang tak ada nafsu pun boleh pingsan. Tambah kita yang ada syahwat, ada nafsu, ada hawa, masya-Allah. Itu kita nak faham. Dan jikalau Nabi yang mursal atau malaikat mukarrabin sekalipun, maka betapa lagi syaitan yang mal'un, syaitan yang kena laknat. Lagi-lagilah yang sangat durhaka kepada Allah itu. Macam mana boleh mengetahui akan kunhu, keadaan zat Allah Ta'ala, hingga boleh yang menjatuhkan rupa Allah Ta'ala dalam zihin, fikiran manusia. Dia bayangkan, khatirkan dalam lintasan jiwa kita, lintasan hati kita, khayalan-khayalan berbagai-bagai macam gambaran yang dia bawa itu semua adalah palsu, semuanya adalah makhluk. Itu kita nak kena faham, ya. Dan apabila kita ketahui, ini kita nak baca lah. Dan apabila kita ketahui bahawa syaitan itu tiada yang melihat atasnya, atas Allah,
Memang dia tak tahu sama sekali. Nescaya ketahui kita bahawasanya tiada dapat akan dia merupakan Allah, dan betapa ia merupakan Tuhan yang tiada mempunyai rupa sekali-kali, dan tiada pula syaitan itu dapat jalan mengenal akan Tuhan sekali-kali. Tak ada jalan yang dia boleh kenal Allah secara hakikinya. Memang secara hakiki tak boleh lah. Kerana zat Allah adalah maha suci daripada segala macam gambaran, khayalan, burhan, ya. Apa-apa yang boleh kita istilahkan sebagai makhluk, yang boleh kita bayang, yang boleh kita lihat, yang boleh kita tengok, yang boleh kita lukis, yang boleh kita tulis, yang boleh kita lafaz, yang boleh kita cakap, yang boleh kita bayang, yang boleh kita ukur, yang boleh kita nilai, maka dia bukan Allah. Boleh tak? Dia mau begitu. Total sama sekali, ya. Tanazu ta'ala 'anil naqais, maka maha suci Allah daripada segala macam kekurangan. Hatta sampai kepada bersandar kepada bantuan, sokongan syarikah tidak ada. Dia buat benda tidak pakai alat, tidak pakai sokongan, tidak ada pakai mana-mana pabrik atau mana-mana syarikat yang boleh bantu dia. Tidak berhubung dengan mana-mana hardware. Nak buat langit bumi dengan besi, dengan tembaga, dengan berak, apa semua. Unsur-unsur logam ini semua Allah yang buat sendiri. Nampak tak, ya? Bukan ambil daripada mana-mana, ataupun belum ada benda-benda itu dahulu daripada Allah. Kerana Allah yang al-awwal, dia yang al-akhir. Macam mana nak ada benda-benda itu dulu pada dia? Kalau dia buat besi kena ada dulu daripada dia. Bila besi kena ada orang lain pula tukang buat besi. Bila ada besi kena ada tukang besi, ada sani' dia punya tukang. Inilah adalah mustahil. Itu kita kena bersih. Baru kita faham lagu ni, kita sebut subhanallah, nilai dia cukup tinggi. Sekali sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdi, pintu syurga dia buka 1/3. Kata lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dia buka 2/3. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dia buka terus pintu syurga. 3 kali baca dalam rukuk. Itu dia. Itu hadis Nabi. Nah, punya besar Tuhan nak bagi nilai. Yang macam mana yang boleh dapat makam tu? Orang yang boleh dapat begitu punya nilai mudah dengan 3 kali sebut dapat syurga. Orang yang boleh faham lagu ni lah. Akidah dia mesti bersih macam ni, ya. Bagaimana dia menilai zat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang tidak ada persamaan dengan segala sesuatu, ya. Mukhalafatu ta'ala lil hawadithi wa qiyamuhu bi nafsi al-wahdaniyah, dia kena ada begitu. Boleh tak? Tiga sifat ni urutan dia. Bermula dengan al-qiyamuhu bi nafsihi ta'ala. Tambah, bawa terus kepada mula-mula sekali mukhalafatu ta'ala lil hawadithi, tidak bersamaan Allah dengan segala yang baru. Qiyamuhu bi nafsihi ta'ala, berdiri dengan sendiri, tidak ada asisten atau bantu apa juga syarikah. Wahdahu la syarikalah, dia sekutu, tidak ada dia ada tauhid maha asa, tidak ada sekutu baginya sesuatu. Bila ada pegangan begitu, 3 sifat ni kita boleh letak sebagai sesuatu yang menafikan segala bentuk kekurangan salbun, maka kita kata subhanallah, nilai dia tinggi, pahala dia besar. Itu dia baru boleh dapat syurga yang Nabi kata tadi ni. Kalau tak erti yang tu, duk kata subhanallah wa bihamdi 1000 kali pun tak ada nilai. Tak ada nilai. Faham itu dia. Nah, ini kita kena faham sendiri. Baik. Maka itu kata musannif, maka sehingga barang yang jatuh pada waham engkau, apa-apa yang masuk dalam waham kita. Waham waham ni lintasan-lintasan yang tidak benar, lintasan yang palsu, itu kita panggil waham. Ya. Dan khayal engkau itu barang yang dilihat daripada segala jirim yang uluwiyah. Jirim uluwiyah ni maknanya kita segala bentuk jirim yang tinggi-tinggi, yang besar-besar macam syurga, aras, itu masuk dalam jirim uluwiyah. Nampak? Lawan dia sufliyah, yang rendah, safal. Sampailah ke rendah-rendah jirim, sampai ke besar-besar jirim. Macam kita pernah sebut, apabila Rasulullah sampai pada malam Mi'raj, nak masuk pintu langit tu, sebelum pintu langit tu ada satu planet, dia duduk depan pintu langit tu. Dah nak sampai ke pintu, nak sampai ke planet tu daripada bumi, makan masa 40 bilion tahun. 40 bilion tahun
Baru 40 bilion, 40 juta tahun lah. 40,000 juta tahun. Nah, dia punya nilai tu. Bukan juta, 40,000 juta tahun. Bilion tu 1,000. 1 juta ribu lah dia punya nilai. Baru boleh sampai jauhnya. Macam tu punya besar planet tu. Ya, tidak ada planet dia besar daripada tu lagi. Duduk betul-betul di depan pintu langit yang pertama yang Nabi nak masuk tu. Nampak? Tu lah penjaga dia nama Ismail. Ya, Ismail ni hamba Allah yang memegang nama-nama Allah. Dia panggil Ismail. Il tu abdi. Isma' tu di perkataan asma' nama Allah. Nampak tak? Jadi orang nama Ismail tu maknanya orang yang memegang semua nama-nama Allah. Nama Ismail patut kena hafal nama Allah. Pasal dia pegang nama Allah. Nampak tak? Hamba Allah yang memegang nama-nama Allah, Ismail. Boleh faham Il tu adalah bahasa Arabik, kemudian diarabkan, diqurankan. Nampak tak? Maka di dalam Quran bunyilah nama-nama tu, Jibril, Mikail, Israfil. Nampak tak ya? Itu dia lah. Tu di antaranya kata tadi ini. Jadi kita fahamlah segala bentuk jirim yang uluwiyah, yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, macam mana pun bukan Allah. Tak boleh samakan dengan mana-mana jirim, walaupun besar mana sekali pun jirim tu. Apatah lagi kalau dikata Allah duduk di arash, macam faham Wahabi tu. Seperti faham pengikut-pengikut Wahabi yang mengatakan Allah duduk di arash. Bila kata Allah bersemayam di arash, dia ambil bersemayam dalam secara literal mengatakan Allah duduk di arash. Alangkah bodohnya. Arash itu makhluk, walaupun besar mana sekalipun dia makhluk, ya. Kalau Allah duduk di arash, tentu Allah kecil daripada arash. Macam kita duduk dalam rumah, takkan kita besar daripada rumah. Kita duduk dalam rumah mesti besar daripada kita. Ya, di mana-mana kita duduk mesti tempat duduk tu besar daripada kita, ya. Itu dia. Kalau Allah duduk di arash tu besar daripada Allah. Kita ambil syarat tu sendiri pun, hujah tu sendiri pun dah kita dah boleh faham. Bersemayam ni artinya istaulah, menguasai arash. Kuasa Allah mentadbir langit dan bumi ni standard dia kena ada markas. Kita sendiri kerajaan pun kena ada markas, betul tak? Ya. Kita sendiri apa-apa jugalah daulah yang kita ada kena ada pusat pemerintahan, betul tak? Mana boleh tak ada pusat pemerintahan? Tiap-tiap negeri, tiap-tiap negara ada pusat pemerintahan dia. Apatah lagi Allah yang mentadbir langit dan bumi ini yang lebih sempurna. Mesti ada dia punya markas dia. Tapi dia bukan berarti kita duduk di markas. Nampak tu? Jangan pergi kata bila Allah buat markas, dia kena duduk di markas. Dia buat kursi, kena duduk di kursi. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Luas kursi Allah. Bukan kerti kata Allah kena duduk di kursi. Kursi itu kuasa. Orang duduk berbuat kuasa dan mereka berbuat kursi. Hari ni kan berapa banyak ya? Itu dia. Itulah cerita dia. Jadi kita nak faham, makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ya menguasai. Dia menguasai semua. Arash pun dia kuasa, kursi pun dia kuasa, langit, bumi, pentadbiran alam seluruh 18,000 alam yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menguasai semuanya. Bukan Allah duduk di bawah kuasa alam. Tidak ada. Faham ya? Maka itu kenyataan dikatakan tadi ini. Daripada segala jirim yang ulwiyah dan yang sufliyah yang rendah. Sampai kepada tahap-tahap sehalu-halui pun. Ya, Allah buat benda yang halu pun dia buat sendiri. Kuman tuma yang kita tak nampak tu pun. Ya, virus corona yang kita tak nampak tu pun Allah buat. Nampak tak? Dia kena tahap sampai begitu. Sampai ke seni halus pun Allah buat. Kerana Allah Maha Latif, Allah Maha Kabir, Allah Maha Jalal. Nampak tak? Dan Allah juga Maha Latif, sampai ke halu-halu benda dia boleh buat. Nampak tak? Darah nak berjalan dalam seorang-orang halus. Dalam kepala kita ada 7,000 urat kepala saja. Ya, 7,000 urat-urat halus yang perlu berjalannya darah bagi mentadbir seluruh jasad kita ni datang daripada otak. Nampak tak? Sebab tu kita kena sujud lama sikit tuan-tuan. Bila sujud bagi lama lah. Sujud tu bagi lama sikit. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
bacalah kau boleh 5 kali. Kalau baca sembahyang seorang-seorang, sembahyang sunat ni, kita lajak sampai 11 kali. Bagus. Lagi lama kita sujud tuan-tuan, lagi segar, lagi sihat kita. Itu dia. Nampak tak? Sebab dia akan mengtahirkan satu jenis hormon. Nampak? Bila kita sujud, dia akan keluar satu jenis hormon. Dia kata, nampak? Hormon itulah yang akan diagih-agihkan masuk kepada seluruh anggota jasadiah kita. Sebab di tengah-tengah ni ada pusat hormon. Di tengah-tengah kepala kita. Nah, kita nak apa dengan tangan tak boleh, sebab tu kita basuh kepala, kita suruh sapu kepala, dia tak suruh basuh. Nampak tak? Wamsahu biru'usikum, sapulah kepala-kepala kamu. Tuhan kata, dia kata wamsilu, dia tak kata basuh, dia kata wamsahu biru'usikum, sapulah kepala-kepala kamu. Sebab benda tu tak boleh sapu duduk dalam, duduk di tengah-tengah, betul-betul tengah-tengah. Nampak tak? Dia duduk di tengah-tengah. Macam besar buah anggur. Benda itulah daripada kita mula, kita Tuhan bagi jadi dia tu, daripada situlah dia mengeluarkan unsur-unsur hormon yang diagih kepada seluruh anggota. Nampak tak? Dia hantar pergi ke jantung, dia hantar ke paru-paru, dia hantar ke perut, dia hantar ke buah pinggang, ya, dia hantar ke limpa kita, hantar ke hati kita, nampak? Dan masuk kepada urat-urat kita semua. Kita jadi sihat, jadi segar, nampak tak? Ya, itu dia. Apabila dia tak berfungsi, dia lemah, maka tu Allah bagi peluang kepada hamba-hamba dia. Apa nak dia berfungsi selalu, berfungsi terus, sujud kepada aku. Nampak tak? Bukan kita sujud melahirkan sifat ubudiyah saja kepada aku, melahirkan sifat ubudiyah, sifat kehambaan kepada aku, di samping kamu mendapat nikmat, sihat, afiat. Nampak tak? Sujud bagi lama sikit tuan, biar dia berfungsi. Benda tu dia berfungsi, insya-Allah. Nampak tak? Allah izin dia berfungsi. Bila dia berfungsi, tuan-tuan, kita sihat. Kalau orang sakit-sakit ke, tak sihat-sihat badan, sujud bagi lama sikit. Buat sembahyang sunat banyak-banyak, sujud bagi lama sikit. Baca sampai 17 kali Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Mengikut Anas ibnu Malik, dia kata, aku tengok Rasulullah sujud punya lama, aku duk kira-kira anggaran Rasulullah baca 11 kali. Subhana rabbiyal a'la 11 kali, dia kata, aku kira-kira Nabi baca. Nampak tak? Orang Perlis bantai 17 kali tu. Tu dia orang Perlis. Biar bila kali barat lah. Baguslah tu, baguslah. Saya nak kata tu baguslah benda tu. Nampak tak? Patutlah kita buat. Lagi lama kita sujud, lagi banyak satu orang kata, ya Rasulullah, saya sayang kepada Tuhan. Ya Rasulullah, tidak ada yang lebih sayang dengan saya sayang kepada Tuhan, ya Rasulullah. Hang sayang dekat aku betul? Kalau kamu sayang dekat aku, perbanyakkan sujud. Itu dia, nampak tak? Tengok Nabi kata, kalau kamu sayang dekat aku, perbanyakkan sujud. Bila hang sujud, hang sihat. Bila sihat, hang boleh buat ibadat. Nampak tak? Bila banyak ibadat, itu artinya kamu telah mensyukuri Allah. Ibadat yang banyak kita buat tu tanda mensyukuri Allah. Orang keluar zakat, ada duit banyak, keluar zakat, syukur atas rezeki, syukur atas harta. Orang yang sujud sembah sembahyang banyak, sembahyang sunat, syukur atas anggota. Nampak tak? Faham? Ya? Itu arti syukur. Syukur ni artinya ibadat kepada Allah, tu lah syukur. Bukan alhamdulillah, alhamdulillah saja. Nampak tak? Sedekah tak buat, sunat tak buat, tak jadi. Yang kata syukur ni maknanya memperbanyakkan sujud kepada Allah, mempergiatkan ibadat kepada Allah, mengisikan seluruh ruang hidupnya dengan ibadat kepada Allah. Nampak tak? Jadi seorang abdi tulen kepada Allah dengan mentahirkan ibadat-ibadat yang berpanjangan, istiqamah, berkekalan. Jangan buat sikit-sikit, jangan buat tinggal-tinggal, buat terus. Itu artinya syukur kepada Allah. Anishkur li wali walidain. Nabi kata, Allah kata dalam Quran, ya, hendaklah kamu syukur kepada aku dan kepada kedua ibu bapa. Nampak? Syukur kepada aku artinya hendaklah kamu sujud sembah kepada aku, sembahyang. Syukur tu maknanya sembahyang. Buka dalam tafsir, tengok ayat ni. Dalam surah Sabah ada ayat anishkur li wali walidain. Ya, makna syukur dalam ayat ni tuan-tuan boleh buka dalam kitab tafsir semua, tengok. Satu tafsir dia saja. Syukur tu maknanya solat, sembahyang. Nampak tak? Boleh. Lagi lama kita duduk, lagi lama kita dapat nikmat dunia, lagi banyak kita dapat terima nikmat hidup, lagi banyak kena sujud kepada Allah. Bukan belang korang.
Itu dia lah, lagi kaya, lagi mewah, lagi banyak kena sujud. Orang-orang jutawan-jutawan tu nak kena sembahyang sujud banyak kepada Allah pagi, petang, siang, malam. Tapi terbalik, tak ada masa. Sibuk nak tengok dunia, tak ada masa. I tak ada masa nak sembahyang sunat I. Nampak dah ya? Duk kalut dengan dunia ni, nampak dah. Tak betul ya, Nabi Allah Sulaiman, ya Allah, ya, berdiri begitu punya lama, dia berdiri sampai tongkat tu anak-anak makan. Pasal dia berdiri ketika dia sembahyang tu, dia mandi, dia makan. Pasal nak bagi siap masjid tu, masjid dia tu, masjid yang Masjid Solomon tu, Masjid Salman tu, nak siap masjid tu. Dia sampai masjid, baru jin penyegat ni, jin buat kerja. Semua jin buat kerja dia, bukan orang. Jin ni semua penyegat. Nampak Nabi Sulaiman mai, baru pada pakat buat kerja. Nampak tak? Pakat buat kerja bagi siap masjid. Dia berdiri di mihrab, Allahu Akbar, sambil pegang tongkat. Dia letak larat, sambil sembahyang pegang tongkat sembahyang. Nampak tak? Maka duduk berdiri sembahyang tu, dia mangkat ketika berdiri. Nampak tak? Jin pun tak tahu kata dia mangkat. Sebab tu kita jangan berkawan dengan jin. Bukan jin tahu apa. Nabi Sulaiman mangkat pun tak tahu. Nampak tak? Melainkan anak-anak makan tongkat. Allah ilham kepada anak-anak makan tongkat tu patah, Nabi Sulaiman jatuh baru tahu. Maka jin mata terkejut, Allah rupanya mangkat lama dah Nabi Allah Sulaiman ni. Kita tak tahu, kalau tahu kita berhenti tak boleh buat kerja. Nampak tak? Duduk pakai sikap begitu semua pakai jin tu. Itu jin tu. Jadi kita nak kena fikir hal begitu tuan-tuan. Jadi makanya Nabi Allah Sulaiman ni antara hamba Allah yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Walaupun dia punya kaya-kaya, yang tidak ada orang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman, melainkan Nabi Muhammad lah. Muhammad paling kaya lah. Hamba Allah yang paling kaya sekali Muhammad, sebab dia kuasai langit dan bumi. Nampak tak? Langit dan bumi dia kuasai. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tu dia kena naik pergi langit. Bila tabat jadi rasul, dia kena pergi tengok langit sama. Nampak tak? Pasal dia bukan rasul untuk bumi saja. Hatta ada sebut dalam kitab kita ni, para malaikat juga diutus kepada malaikat juga. Nampak tak? Bukan kepada manusia dan jin saja, kepada malaikat pun sama. Nampak tak? Dia pun kena ikut patuh apa yang Nabi kata. Nampak tak? Itu dia lah. Itu satu kelebihan yang kepada Rasulullah SAW seorang tu. Baik. Dan bermula sekalian, ya, kita baca, dan maka sehingga dia sufliyah dan barang didengarkan dia daripada segala khabar, seperti arash dan syurga dan sungai dan pohon kayunya, ya, semua hebat-hebat tu Allah tak sama macam tu, tak sama. Ya, dan barang yang dilintas akan dia seperti segala bukit daripada yakut dan laut daripada risa. Laut risa ni makna laut daripada buih, ya, daripada buih ditimbul jadi laut. Nampak punya cantik laut tu, nampak tak? Semuanya itu adalah makhluk Allah. Jangan bagi sama. Kita nak mati besok dia betes kita tau. Ingat baiklah. Dia bawa main tangga tuan. Tangga. Dia tak buat main lain, dia tak buat kereta, boleh buat tangga. Tangga yang Nabi naik pada malam Mi'raj. Dia buat main tangga tu punya cantik. Nak buat bagi tangga. Kita yang nak mati, Tuhan nak tengok dia ni ada lagi cebisan tempiasan dunia dalam hati dia. Ada tempih dunia tu ada lagi dalam hati dia. Tempiasan tu ada ke tidak dalam hati dia. Nak test sebab Allah cemburu kepada hamba-hamba dia. Dia tak mau hamba dia kasih bukan hanya kepada dia saja. Nampak tak? Allah nak kita kasih kepada dia saja, kasih yang hakiki. Sebab kita dia punya, kita yang dia buat. Kita bukan dunia punya, bukan mak pak kita punya dah. Itu dia lah. Pada hukum lahiriah, hukum syariat, ya, anak-anak tu mak bapak punya. Nampak tak? Sebab tu mak bapak kita tak boleh tumpang anak-anak. Saya lah ni tumpang ke anak. Tak betul. Saya tegur satu orang tua. Dia kata saya ni tumpang ke anak lah. Dia jual rumah ni, duduk di mana? Dia kata tumpang anak. Ada hang tak tumpang anak. Anak tu hang punya, rumah anak tu pun hang punya. Nampak? Anak hang tumpang dekat hang. Yang tu yang betul. Itu istilah yang betul kita kena pakai, tuan-tuan. Jangan guna jangan sebut kita tumpang anak-anak lah. Jangan sebut lah. Tak betul. Anak-anak tu milik kita. Rumah harta dia semua milik kita. Kita punya. Dengan dia kita punya.
Ini yang jadi kat satu orang tua meninggal mangkat, pergi mengaji, umur 94 meninggal. Dia punya dahaga mengaji, dia telah nampak dah. Anak ada 3 orang pakar kita tahu lah, sibuk kan, pakar perubatan ni, bukan PhD. Pakar perubatan hebat lah. Dia kata tak, hampa kena buat kerja dekat aku, nampak tak? Pagi seorang kena pergi hantar aku subuh. Nampak tak? Saat ni duha pergi ambil aku bawa balik. Nampak tak? Duha satu orang pergi hantar aku balik, asar ambil aku bawa balik. Itu dia, nampak tak? Maghrib seorang kena hantar, asyar bawa balik. Satu hari 3 kali, 6 trip kena buat. Itu dia. Main ke tu? Dia bagi kerja kat anak-anak dia. Sama ada hampa buat, hampa atok ke mana, aku mau hampa hantar. Sebab hampa tu aku punya. Hampa pakar ke tak pakar ke, hampa aku punya. Tu dia. Hebat sungguh. Nampak tak? Dia tiap subuh, lepas nanti kira sama-sama dia lah. Ni hang lapang pergi hantar bapak. Tak ada pergi cari siapa-siapa. Nampak tak? Tolong hantar dengan van ke dengan apa pun lah. Motor dah lah naik kereta. Dan tolong bawa bapak aku, bayar upah tak apa. Nampak? Aku tak boleh pergi hari ni, aku ada kerja, ada operation ke, ada apa ke. Hari ni hang tolong pergi hantar bapak aku. Nah, aku bayar hang sekian banyak saja. Tu dia, nampak tak? Dan tetap sampai, nampak tak? Duha, saat ni hantar subuh, duha ambil dia balik. Bila 2 trip lah. Duha hantar, asar bawa balik. 2 trip. Maghrib hantar, isya bawa balik. Pengambil dia mati di masjid. Dia mati di masjid. Waktu asar mati di masjid. Itu dia, nampak tak? Allah betul. Nampak tak? Anak dia salah seorang tu, dulu dia ikut kuliah saya, sekarang dah pindah lah. Dah pindah pergi ke Melaka. Jadi tak jumpa adalah. Dia lah abang kat saya, pak saya punya isteri. Ustaz kata tu betul. Dia pakai konsep tu. Anak-anak ni milik kita. Harta benda dia milik kita. Pangkat jawatan dia milik kita. Apa yang ada kat dia semua milik kita. Maka tu kita boleh perintah dia apa nak buat. Nampak tak? Dia mau begitu lah. Macam Nabi-Nabi Rasul-Rasul juga buat macam tu. Itu saja antaranya lah yang disebut tadi. Ini saja kita sentuh lah. Pada hakikatnya semua milik Allah. Habis. Kita milik Allah, kena utama Allah dulu. Ya. Maka dalam keadaan ini dia kata musannif, dan bermula sekalian demikian itu baharu atau ma'dum. Ma'dum benda tak ada lah. Ma'dum ni benda yang asalnya tidak ada. Kita ni semua ma'duman. Kita ni semua ma'duman, asalnya tidak ada. Diada oleh Allah dengan ihsan, bukan dengan sebab, bukan dengan kerana, bukan dengan illah, bukan dengan hajat. Faham ya? Allah buat kita tidak ada dengan illah, bukan dengan sebab, bukan dengan kerana tau ya. Tak ada. Kita buat benda mesti ada sebab. Apa-apa perkara kita buat mesti ada hajat. Tanpa sebab, tanpa hajat kita tak buat. Nampak tak? Itu dah. Kalau buat benda sia-sia pun ada hajat untuk nak seronok. Nampak tak? Buang masa. Betul tak? Ada juga. Tapi Allah tidak. Allah buat langit dan bumi, alam seluruhnya ini bukan ada apa-apa kerana, bukan ada apa-apa sebab, bukan ada apa-apa indah. Ya. Bukan ada apa-apa hajat, tidak, kerana Allah yang merajai, yang Allah menguasai, dan Allah mencipta segala-galanya. Dia cipta buat apa? Dia nak hajat. Ya, itulah macam cerita. Saya pernah cerita dulu bagaimana saya pergi sembahyang Jumaat masa duduk kerja dulu, main hujan, singgah satu kedai Cina. Kedai dia buat tokong. Nampak tak? Dia pun tengok saya duduk selalu kan. Hujan mari dah duduk, dia kata. Saya pun duduk bawah kedai tu. Semua dia lah. Nampak tak? Takut orang nampak ni semua tokong pula. Nampak tak? Kok mana ustaz dia pula lah. Saya bawa berdiri. Saya tanya, kata ini you bikin tokong-tokong banyak punya, you semayang tokong lah. Lagi lah, mana mau semayang ini saya bikin punya. Tu dia. Dia orang bodoh ya. Dia kata betul. Dia kata saya, ini boleh dapat duit banyak tau kah? Lagi cantik tokong, lagi mahal boleh jual. Tu dia, nampak lah. Itu nampak lah. Tu dia. Tokong Hindu tu di kepala batas lah. Kepala batas. Nampak pergi tengok tokong Hindu, tak tengok kat bawah lah. Nampak. Kok lalu tertengok. Lalu tertengok dia tuan-tuan dah. Tu dia. Orang yang buat tokong salah seorang tu kerja dengan saya dulu, satu pejabat dengan saya. Dia pun berhenti hari ni jadi pengusaha kontraktor. Kontraktor apa? Kontraktor tokong. Kaya raya, nampak tak? Nah, pakai Mercedes 3 siri punya tu dia.
Dia kata lagi banyak tokong kita reka bagi dia buat tokong. Bagi reka semua tokong apa. Kata tokong apa. Ini tengok apa tadi ni kata apa tiap burung dia hinggap banyak macam mana nak halau burung. Kita kena buat satu tokong lawan burung. Nampak? Buat satu tokong burung pula. Nampak tak? Oi, mahal nak buat tokong tu. Satu-satu tokong nak buat acuan dia mahal tu. Dia boleh buat duit, dia kata. Nampak tak? Dia sendiri tak sembah tokong. Ini semua bodoh ni orang kita mau cari duit saja. Dia kata, nampak? Mana saya mau sembahyang? Ini saya bikin biasanya mau sembahyang sama dia kah? Tak betul ya? Tengok. Azhar. Bapa Nabi Allah Ibrahim, dia sendiri buat tokong, dia tak sembah tokong ke? Tak. Tentu Tuhan pelihara lah bapa Rasul buat Nabi ni mak ya. Tapi dia buat kerja tokong lah. Dia tolong ukiak tokong, buat tokong. Tapi dia sendiri tak sembah tokong tu semua. Pasal dia kata aku buat. Nampak tak? Dia kata ke Nabi Ibrahim, aku tak sembahyang, aku tak sembah harga dia apa. Tapi aku buat tokong ni. Dia kata pasal aku sendiri buat. Habis pasal apa bapak buat? Dia kata dia nak sembah. Dia pergi dia buat sembah lah. Aku dapat duit. Nampak tak? Rupanya sudah ada. Ya, di atas penjagaan ni dia ibadat dia pun ada berkait dengan soal-soal keduniaan. Tidak. Macam tu juga Abu Lahab, Abu Jahal ya. Bila ditanya Abu Zar tanya kat Abu Jahal, ni hang tolong hang duk lama sangat, hang ni bukan siapa dengan Nabi sepupu dengan Muhammad. Ya, masa tu dia belum Islam lagi Abu Zar. Ya. Tanya dekat Abu Jahal, aku nak tanya kat hang betul-betul, hang mesti kena sabar, hang kena habaq betul pada lubuk jiwa hang sendiri. Bagaimana hang menilai Muhammad? Itu dia. Pasal aku dengar macam-macam hang duk kata kat Muhammad ni. Muhammad tak betul, Muhammad begitu, Muhammad begini. Lah ni aku nak tanya terus, dia kata. Face to face aku nak tanya dekat hang. Pasal kita sahabat lama. Hang habaq betul-betul kat aku penilaian hang macam mana dengan Muhammad? Dia perhati kiri kanan sampai ada Muhammad betul. Itu dia nampak tak? Muhammad betul. Habis kalau betul bang tak ikut. Aku kalau ikut dia banyak rugi dia kan. Kedai arak kena tutup, kedai judi kena tutup. Sebab pasal Muhammad tak bagi. Nampak tak? Lagi satu dia jadi ketua, aku tak jadi ketua. Hari ni orang duk panggil angkat aku jadi ketua semua. Dipanggil apa dia? Abul Hakam. Nampak tak? Gelaran dia Abul Hakam. Orang bagi hukum tu kan. Itu dia. Kalau Muhammad ambil dia, aku ikut Muhammad. Hari ni Muhammad duduk atas aku duduk di bawah dia. Nampak tak? Itu dia. Jadi habislah aku punya jawatan kedudukan aku semua. Maka tu aku tak boleh ikut dia. Jadi dia tak ikut Nabi Muhammad. Bukan pasal Nabi Muhammad tak betul. Sebab dia takut dia rugi. Habis dia punya perusahaan penjagaan semua kena tutup. Sebab semua tak betul. Betul tak? Ini antaranya ada juga konsep apa tadi ni. Konsep penjagaan ada masih sebut. Baik, sambung kita lagi insya-Allah sikit. Dan bermula sekalian demikian itu harus dan ma'dum. Allah SWT tiada baharu dan tiada ma'dum. Maka apabila engkau lawan akan dia dengan dalil dan burhan, kita kena ada dalil dan ada burhan. Gambaran kena tunjuk. Bukan kata dalil saja, kita kena bagi contoh-contoh dalil. Ya, itu panggil burhan. Maka dihujahkannya pula akan kamu dengan katanya, jikalau tiada Allah Ta'ala itu bertempat bahagian-bahagian. Ini pun satu hujah juga. Maka di mana ya? Kalau Allah tak ada tempat, Tuhan duduk di mana? Tiap-tiap wujud kena ada tempat. Kita sebelum ni kita baca ada bab yang kitab ni juga. Bagaimana perdebatan di antara Imam Hanafi ketika tu dia masih anak-anak lagi. Ya, membela guru dia Hamad nama guru dia dicabar oleh seorang dahri etis. Etis ni dia merantau sampailah dia di Ambar di Iraq. Dia cabar kalau ada siapa-siapa yang boleh berdebat, boleh hujah dengan dia. Nampak? Yang selama ini tidak ada seorang pun yang menang, melainkan dia lah menang semua hujah. Hari ini nak tengok kok di Iraq, di Ambar tu ada orang alim lagi, dia cabar. Maka tinggal satu orang alim, Hamad nama dia. Hamad itu guru Imam Hanafi. Hamad, ya. Maka tu dipatunjuk ke dia lah. Khalifah pun tunjuk Hamad, ya Syekh Hamad, kamu kena berdebat dengan dia. Kalau tidak, malu kita. Dia cabar kita tak terima, malu kita. Nampak tak? Hamad pun duduk melengong di rumah. Nak bercakap dengan dahri ni dengan etisnya bukan senang. Mesti dia ni bijak nak berhujah dengan dia. Baik, kebetulan Imam Hanafi masa tu masih muda anak lagi. Ya, Tok Guru pasal Tok Guru duduk melengong.
aku nak kena hadapi satu orang lagu ni, tak apa, besok kita pergi lawan. Kita pergi lawan dengan dia, jangan takut Tok Guru. Nampak tak? Tok Guru duduk sengap-sengap, saya nak cakap dengan dia. Sudah, Tok Guru izin sudah, Tok Guru izin. Dah hari tanya aku tu lah dekat dia. Dah hari duduk atas member, dia duduk di bawah. Dah hari duduk atas, dia duduk di bawah. Dah hari tanya kat dia, budak. Banyak orang alim semua aku dah pukul jatuh, hang budak kanyak lagu ni nak pihara, nampak tak? Dia kata hang jangan pandang aku kecil, hang tanya apa juga. Nampak tak? Tanyalah. Maka dia tanya soalan pertama, kalau betul hang kata Tuhan tu Allah tu bertempat, tiap-tiap yang wujud kena ada tempat, kenapa Tuhan kamu tak ada tempat? Nampak tak? Itu dia. Rupanya ini soalan dia. Iblis pun tanya begitu dekat kita. Dia kata kalau begitu minta susu, dia kata. Bawa mai satu susu, satu bekas susu. Bawa mai susu kat dia. Nampak? Hang percaya tak susu ni ada minyak, dia kata. Kalau kita masak susu ni dia keluar minyak. Nampak tak? Hang percaya tak? Dia kata ya, minyak susu duduk di mana dalam susu? Dia tanya. Nampak tak? Itu dah. Minyak ni duduk dalam mana? Dia duduk di atas ke, di bawah susu ke, kiri kanan susu ke, macam mana? Tak jawab. Maknanya kata dia meliputi seluruh susu. Dia ada dalam tu. Nampak tak? Macam itulah Tuhan kami. Dia meliputi seluruh langit dan bumi. Dia ada di mana-mana. Nampak tak? Tu dia. Nampak tak? Ya. Sebab dia yang bagi, dia bergerak. Kalau hang pula datang ni boleh bergerak, maknanya kita ada orang bagi gerak hang. Dia ada di sini. Sebab tu hang boleh gerak. Kalau dia tak ada, macam mana hang nak bergerak? Dia tak? Macam kita bawa kereta lah. Kereta tak jalan, maknanya kita tak ada orang. Dia tak? Kereta tu berjalan kata, kita tahu ada driver. Itu dia punya Quran. Macam tu juga kalau Allah tak ada di sini, macam mana hang boleh bergerak? Macam mana hang boleh bercakap? Sebab hang gerak cakap semua datang daripada Allah. Dia yang buat itu, kami percaya. Maka itu Allah ada di mana-mana. Nampak tak? Bila ada alam, ada pergerakan, ada wujud, mesti ada Allah. Maka Allah yang ada apa di situ Allah, yang ada itu adalah ta'alluq Allah, kuasa Allah, pentadbiran Allah berjalan di mana-mana. Bukan zat dia. Faham? Macam susu, zat minyak. Dia tak tunjuk setempat. Tapi bila masak dia keluar minyak. Sah kata dalam susu ada minyak, sah alam langit bumi ni ada Tuhan. Tu dia nampak tak? Baik, kalau begitu tanya soalan berikutlah. Jadi kita baca ni, tuan-tuan buka balik kitab ni, buka awal tu ni buat lah. Tak payah kita baca balik lah. Cuma peringat balik dalam kitab kita aja. Ada soalan-soalan lain lagi. Baik. Maka dia tanya Allah Ta'ala bertempat bahagian di mana ia? Kita jawab tadi. Dan jikalau tiada ia atas rupa bahagian-bahagian, maka betapa dia. Kalau tak ada rupa, macam mana dia boleh wujud? Tiap-tiap wujud kena ada rupa. Tiap-tiap makhluk yang wujud kena ada rupa. Betul tak? Apa benda makhluk yang kita nak sebut mesti ada rupa. Ya, sekecil-kecil makhluk sampai sebesar-besar makhluk mesti ada rupa. Kenapa Allah wujud tak ada rupa? Ini satu soalan besar ni. Nampak ya? Maka betapa ya, padahal kehendak syaitan itu dengan demikian hendak menafikan, menjadikan alam menghampakan perbuatan atas sanid. Sanid ni maknanya kata setiap kejadian yang Tuhan bagi kita panggil sanid. Ya, sanid iaitu dia di bawah pertukangan. Sanid ni satu urusan yang diurus mesti ada yang buat. Itu kita panggil sanid. Ya, as-sani'u nama Allah yang ada dalam 99 nama, tukang. Ya, ya, makanya kata tadi ini, Maka engkau jawab akan dia kata engkau tiada mengenal akan Allah, mengenal Allah. Habis satu yang jawab. Tiada mengenal Allah. Kalau nak tahu Allah macam mana? Allah saja yang tahu dia lagu mana. Habis kami tak tahu. Aku nak buat agak macam mana? Setiap yang wujud kena ada rupa. Kenapa Allah wujud tak ada rupa? Itu Allah sendirilah tahu macam mana. Pasal apa dia tak ada rupa lagu kita. Nampak? Dia tak ada rupa yang boleh ditunjuk. Kerana kita dah faham, tuan-tuan, kita ulang balik bab yang kita nak kena faham tu. Pertama, Allah bukan jirim. Kedua, Allah bukan jisim. Ketiga, Allah bukan sifat. Tapi dia ada sifat. Dia bukan sifat. Kita ni sifat. Nampak tak? Sifat makhluk. Yang keempat, Allah bukan aurat. Aurat ni sifat bagi sifat. Contohnya kalau batu keras itu adalah aurat. Batu tu adalah jirim. Nampak tak? Faham ya? Itu dia. Yang kelima, dia bukan jauhar. Jauhar ni boleh rasa angin, kita tak nampak rasa sejuk. Api, nampak tak? Kita rasa panas. Panas itu adalah jauhar. Boleh faham ya? Boleh? Angin sejuk itu adalah jauhar. Kita makan, kita rasa manis. Gula, manis itu adalah jauhar. Nampak tak ya?
tak boleh tunjuk rupa manis. Ya, makan jadam tu jadi pahit. Jadam kita nampak, pahit kita tak nampak. Pahit tu adalah jauhar. Wujudnya benda-benda ini kita tak nafi. Sebab tu kita boleh kata, hang nak cabai, hang nak pedas, makan cabai. Nampak tak? Tapi tak tunjuk siapa hang kata cabai pedas. Pedas tu lu mana rupa? Buat keluar pedas mai tunjuk kat aku, pedas tak boleh tunjuk. Nampak tak? Tapi semua orang terima. Hakikat manusia tetap terima kata cabai itu pedas. Betul tak? Nah, itu dia. Kita panggil sense. Otak kita panggil sense, ya. Otak kita nampak, akal kita tak boleh tunjuk, sense kita tak nampak. Betul tak? Ya, sense. Kita kata tadi ini, ya. Itu diistilahkan sebagai jauhar. Semua ni bukan Allah, boleh faham? Itulah makhluk. 5 benda ni makhluk, tuan-tuan. 5 benda ni adalah makhluk Allah. Makhluk Allah mesti jatuh salah satu pada 5 perkara. Memang tak boleh nafi punya. Nampak tak? Tiap-tiap benda yang wujud pada alam langit bumi ini, daripada halus sampai ke besar, wa imma kita boleh khayal, kita boleh bayang, kita boleh lintas, kita boleh khatir jiwa kita, dia tidak sunyi daripada 5 perkara ni. Kalau dia bukan jirim, dia mesti jisim. Kalau bukan jisim, dia mesti sifat. Kalau bukan sifat, dia mesti arat. Kalau bukan arat, dia mesti jauhar. Itu dia, nampak tak? Dia melekat betul dalam kepala kita. Sebab besok nak jumpa kita, besok nak mati, antara ujian boleh jadilah Allah hantar main kedua kita, nampak tak? Dia hantar jenis-jenis makhluk, dia main dalam bentuk jirim, tolak. Dia main bentuk jisim, kita tolak. Dia main bentuk sifat, kita tolak. Dia main bentuk arat, kita tolak, nampak tak? Dia main bentuk sifat jahar, kita tolak. Sebab kita dah mengaji dah. Hanya tipu aku dah tahu dah semua. Itu mantik. Itu ilmu mantik dalam tauhid. Kena ada ilmu mantik tu. Orang nak mengaji tauhid ni kena ada mantik dulu, mantik. Itu ilmu logika dia panggil. Ya, sekarang orang tak mengaji dalam ilmu ni, ya. Tak mengaji dah tuan-tuan. Di pondok-pondok pun tak mengaji dah. Guru-guru kita hak baru-baru ni, ustaz-ustaz baru-baru ni pun depa mengaji pondok tak jumpa dah benda ni, ya. Tak nak dah. Ya, ini dulu ni, ini cerita ni 40 tahun dulu punya pondok ada. Tapi sekarang masih ada lagi lah pondok-pondok di terpencil belah-belah tanah besar, belah-belah Indonesia ada. Belah kita ni dah pupus, tak ada, ya. Jadi tak erti bab ilmu logika ni tak faham dah. Banyak tak erti. Itu di antara sebabnya. Baik. Ni kita punya pengarang kitab ni. Syekh Wan Zainal Abidin Al-Fatani, Tuan Minal. Nampak tak? Dia ni ahli ilmu mantik. Ahli dalam bidang, dia mengajar ilmu mantik di Masjidil Haram. Ni pengarang kitab kita ni. Syekh Wan Zainal Abidin Al-Fatani. Nampak tak, ya? Terkenal dengan nama Tuan Minal. Kitab ni dibaca di Indonesia. Indonesia pakai kitab di pondok-pondok dia. Main ke? Dia petani. Kitab petani yang dibaca di tanah besar, di Jawa, di Sumatera, di Aceh. Baca kitab ni. Tu itu di antara. Sebab tu kita boleh nampak kitab-kitab tu ada. Ya, sampai ada kitab-kitab ditulis di pada sana. Ada kat saya kitab-kitab di sana. Tengok Aqidatul Najin. Ulama depa tulis dalam bentuk puisi, jadi prosa. Nampak tak? Dia asal kalimah-kalimah dia ibarat puisi, tukar jadi prosa. Nampak tak? Depa ubah kata-kata. Baik, tambung sikit lagi, ya. Baik. Dan agama itu dua, ya. Pertama iman, kedua kufur. Agama mesti dua. Kalau tidak iman, kufur habis. Dan bagi akal itu ada sekatnya, ada had oleh Allah Ta'ala. Akal kita ni ada sesuatu yang had. Dia hanya boleh menilai benda-benda yang 5 ni saja. Akal hanya boleh terima benda 5 ni yang kita sebut tadi lah. Dia hanya boleh menilai jirim, dia boleh kenal jisim, dia boleh tunjuk sifat, dia boleh bayangkan kepada arat, dan dia boleh buktikan ada jauhar. Betul tak? Itu dia bawa kipas angin. Mau sejuk ke? Kita mau angin, dia bawa kipas. Betul tak? Kita mau sejuk, dia bawa aircon. Betul tak? Itu dia. Kita nak laju, dia bawa kereta. Betul tak? Maknanya kita dapat terima adanya jauhar. Adanya jauhar. Sebab dia boleh pencipta benda-benda ni. Nampak tak? Nak simpan barang-barang supaya tahan lama, buat peti ais. Nampak tak? Peti itu tak ada ais peti itu, tapi dia keluar ais, boleh sejuk. Nampak tak? Tapi dia datang daripada api. Dia kena buat daripada api, kena pakai api juga. Nampak tu? Kok mana dia pulang. Jadi kita nak ambil kira begitulah. Jadi makanya pertama, bermula dia kata, lemah kita daripada mendapat akan hakikatnya, itulah mendapat.
Apa-apa yang lemah kita mendapat, itu yang kita dapat. Lemah di persudut sini, kita tak boleh tunjuk kerana Allah tu bukan. Macam kata Abu Bakar As-Siddiq, dia sendiri hebat. Kat satu orang tanya kat dia, Allah tu lagu mana? Nak sampai kepada had tauhid. Had tauhid. Kalau tak sampai had ni, kita belum lagi bertauhid kepada Allah. Had tauhid tu dia ada. Had dia kat mana? Apa-apa yang boleh kamu tunjuk, bukan Allah. Apa-apa yang boleh kamu lihat, bukan Allah. Apa-apa yang kamu boleh nampak, bukan Allah. Apa-apa yang kamu boleh sebut, bukan Allah. Apa-apa yang boleh kamu bayangkan, bukan Allah. Apa yang boleh kamu gambarkan, bukan Allah. Apa-apa yang boleh kamu lukiskan, bukan Allah. Apa yang boleh kamu ingat-ingatkan, bukan Allah. Apa yang boleh kamu bayang-bayangkan, bukan Allah. Jadi semua bukan, jadi semua yang tak dapat, yang tu dari Allah. Kamu mendapat, itu maksud yang mendapat. Faham tak? Baru dapat kita baru kenal Allah. Nampak tak? Tapi kalau boleh tunjuk lagi, kepala derian, itu bukan Allah, itu Buddhism. Nampak tak? Nak bagi tunjuk juga. Ini yang kata tadi ni, ya, Samiri. Nah, di mana pengikut-pengikut Nabi Allah Musa, ketika Nabi Allah Musa balik daripada daripada Jabal Tursina, dia tengok di persembah anak lembu. Sebelum di persembah anak lembu, sebelum Nabi Musa bermunajat dengan Allah, umat dia, pengikut-pengikut dia ada lebih kurang 700 orang. 700 orang pengikut-pengikut dia, Bani Israel yang menyeberang Laut Merah. Dia berkata, ya Nabi, wahai Nabi Allah, buatlah satu benda yang boleh kami nilai sebagai Tuhan. Nampak tak? Buatlah satu benda-benda, apa-apa benda lah, ya, yang boleh kami sembah sebagai Tuhan. Tengok Nabi Musa punya marah kat mereka. Tidak nak suruh buat satu benda. Maka Allah turun ayat perintah bahawasanya jangan patuh, jangan ikut cara mereka. Nampak tak? Maknanya dia tak betul. Kerana Allah tu bukan seperti mana makhluk yang boleh dirupakan, boleh ditunjuk, boleh diwujud, boleh dibayangkan, atau boleh diletak, atau boleh disasarkan. Tak boleh. Tidak ada sebarang objek yang boleh kita nilaikan sebagai Allah. Habislah dia terima. Bila Musa habis 30 hari, 30 malam 30 malam dia tunggu lah. Tengok-tengok 30 malam tak balik. 30 malam tak balik Jadi 30 malam. Nampak tak? Makna kata Musa tak balik. Ni siapa kata? Samiri kata Musa tak balik dah. Kalau nak balik, balik dah. Rupanya Musa ni ditambah lagi 10 hari. Allah tambah lagi 10 hari dekat dia. Allah berkata-kata akan Nabi Allah Musa, wa kallama Allah Musa taklima, berkata-kata Allah akan Nabi Musa dengan perkataan kalimah yang sempurna, ya. 30 hari dia punya dengar kalimah Allah tu. Cara mana dia dengar, Allah saja mengetahui. Sebab Allah punya suara tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada bunyi, dan tidak ada berdesak kepada angin ataupun teringan ataupun cahaya, tidak. Jadi macam mana dia mendengar? Syekh An-Nawawi Al-Bantin dalam kitab dia ada sebut. Dia kata nilai, kalau dinilai secara manusia bercakap ni, selama 40 malam bercakap tu, lebih kurang perkataan kalau kita nilai secara manusia 140,000 kalimah. 140,000 kalimah. Kalau nilai kata secara manusia lah. Tapi Allah kata-kata tu tidak huruf, tidak ada suara. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantin dalam kitab dia. Nampak tak? Itu dia nak. Sehingga suara dia mendengar kalimah-kalimah Allah tu begitu merdu dan sedap. Sehingga habis dia turun daripada Jabal Tursina, dia kena tutup telinga. Tak boleh dengar perkataan manusia. Tak boleh dengar perkataan manusia, tuan-tuan. Dia tutup sumbat telinga dia. Sampai dia mangkat, telinga dia kena sumbat. Nabi Allah Musa. Sebab dia tak boleh dengar kalimah bahasa manusia, suara manusia. Dia kata dengar lagu suara himar. Dia kata aku dengar suara hamba bercakap ni lagu mana kaldir duduk menjerit. Dia kata nampak? Itu dia. Macam tu punya rendah nilai suara kita banding dengan suara Allah. Nampak? Dengan kalimah Allah. Kalimah dia bukan suara, kalimah. Itu dia. Tu. Dan dia kena tutup muka. Sebab muka dia berseri. Sudah dia melihat di mana dia baru berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya rupa sudah naik berseri yang orang tak boleh tengok seri. Dia turun-turun, umat dia berjatuh pingsan, banyak pingsan. Maka tu Jibril kata dekat dia,
wahai Nabi Allah, muka kamu dah berseri, hang kena tutup muka. Kalau tidak, ramai nanti pingsan. Semua pingsan sedang balik lah. Nampak tak? Maka tu dia pakai Badwin, dia pakai mask. Tutup muka dia. Daripada saat turun daripada Jabal Tur Sina sampai dia mangkat pakai mask SOP. Itu dia. Kita kata SOP lah, bukan dia lah. Tu dia lah. Tu dia. Tu lah. Dia kena tutup muka. Kalau tak tutup muka, ramai orang pingsan, kata berjatuh juga. Tu dia lah. Jadi maka tu dia kata tadi ni yang kita ambil kira bahawasanya yang kata Nabi Allah Musa AS ni begitu berjaya tinggi, bermula lemah kita mendapat, maka itulah yang kita dapat. Bila kita tak boleh dapat apa-apa, itulah kita dapat. Tak boleh tengok apa-apa, itulah kita terima. Nampak tak? Itu nilainya kita nak faham. Kata tauhid, had tauhid sampai situ tuan-tuan. Tapi kalau mula hidup bayang lagi, kata Tuhan lugu ni, Tuhan lugu tu, maknanya belum sampai had tauhid lagi lah. Maka itu kita kena ingat, semuanya itu adalah lintasan-lintasan syaitaniyah. Itu adalah mainan-mainan syaitan. Na'udzubillah. Ya. Bermula lemah kita daripada mendapat, akan hakikat itulah mendapat. Yakni tiada kita ketahui akan hakikatnya, itu dinamakan mengetahui. Dan tiada lazim daripada ketiadaan mendapat akan itu oleh akal kita, itu tiada ada ia. Dan hanya telah berdiri dalil atas sabitnya Ta'ala dengan merintahnya. Dan makhluk betapa kendak ia daripada mengadakan dan menyadarkan, menghidup dan matikan, meluas dan memicitkan, menyempitkan. Semua itu kerja Allah. Walaupun kita tak nampak, tak boleh tunjuk, tapi wujud pentadbiran langit dan bumi berjalan. Kita juga bergerak. Nampak tak? Itu Nabi kata apa? Bila kamu buat ibadat, seolah-olah kamu nampak Tuhan. Bukan boleh nampak, seolah-olah. Memberi erti bahawa buat ibadat tu dengan sempurna. Buat ibadat dengan sempurna. Hang buat sempurna, seolah-olah macam kita nampak Tuhan. Boleh faham? Ya? Itu dia. Itu panggil apa? Ihsan. Kita kena sampai martabat ihsan. Dan demikian lagi, datang pengajaran yang jahat daripada syaitan manusia. Manusia, syaitan ni bukan jin tau. Faham? Syaitan bukan jin. Jangan salah pergi anggap pula syaitan tu jin. Kacau lah. Jin pun takut syaitan tau. Nak buang lagi. Jin pun takut syaitan juga. Dia apa baca auzubillahi minasyaitanirrajim bila bersemayam. Nampak tak? Dia bersemayam macam kita. Jin ni serupa macam kita, kita tak nampak aja. Tak nampak dia berwujud pada pandangan mata kasar kita, tak nampak. Nampak tak? Kecuali kalau Allah izin boleh nampak lah. Itu pun nampak dalam bukan bentuk asli. Bukan bentuk asli. Dia kena ubah rupa dia jadi rupa manusia, rupa macam manusia, baru kita boleh nampak. Kalau rupa asli, Al-Imam Syafi'i kata di Kitabul barang siapa mendakwa dia dapat melihat jin dalam rupa asli, murtad. Murtad. Itu dia. Main ke tu? Itu kata dia dalam Kitabul buka kitab ada hari. Dalam tu Imam Syafi'i kata jadi bila kita nampak jin tu, nampak bukan rupa asli dah. Nampak rupa-rupa yang dia rupa secara manusia, tapi tak mau jadi lagu manusia juga. Nampak tak? Dia tak main lagu kita ni. Ada rupa-rupa dia tertentu. Ada rupa lagu pisang muda, ada rupa lagu limau sangkis. Nampak tak? Ada rupa lagu keret. Tu dia. Lepas tu lah, kalau Tuhan nak tunjuk tak kita nak baca. Kalau hangpa nak tengok, baca surah jin. Baca surah jin kerap-kerap boleh tengok. Nampak tak dia main? Surah jin qul uhiya ilayya an istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Tu ayat dia. Buka surah jin juzuk 29. Rajin-rajin baca. Nampak tak? Allah boleh izin. Boleh nampak. Tapi nampak dalam bentuk yang bukan asli lah. Dia main dalam bentuk yang kita boleh nampak satu bentuk yang tapi pelik, bukan kita jugalah. Rupa macam kita. Adalah tinggal lagi hidung dia besar sikit, mulut dia lebar sikit, tebal sikit bibir dia, mata lu mata kambing. Nampak tak? Lebih kurang mata lu mata kambing. Nampak tak? Tu dah. Begitu lah rupa dia. Dia kulit dia semua serupa. Kadang-kadang macam kulit pisang muda. Kadang-kadang kulit lagu keret. Nampak tak? Kadang kulit lagu sangkis. Nampak penuh lagu limau sangkis. Kita tengok dalam TV tu tunjuk kan, limau sangkis advertisement.
Teluk Kuati tengok macam ni lebih kurang dia keluar. Nah, dia keluar lagu Sangkis. Dia ada kawasan daerah tak sama. Dia tak sama tuan-tuan ya. Tu dia lah. Tu dia. Jadi pakaian di mana dia pakaian laki-laki banyak pakai kurta. Laki-laki dia pakai kurta. Perempuan dia pakai betul lah. Pakai lagu ni lah, ada telekung apa semua dah ya. Laki-laki dia banyak pakai kurta. Dia banyak terpengaruh dengan jamaah tabligh. Nampak tak? Zaman tabligh bukan jin lah, jangan salah faham pula. Tahu tak? Mereka ni banyak terlibat dengan jemaah tabligh. Ya, maka tu mereka berpakaian pun macam tu juga. Baik, saja kita sentuh bilas sikit yang tu. Baik. Jadi syaitan ni kata tadi ini, kata musannif ya, mana kita baca tadi ini ya. Maka dikata di sini makhluk kena daripada mengadakan kerana meluaskan mencipta. Dan demikian lagi datang pengajaran jahat daripada syaitan manusia akan hakikat Allah Ta'ala itu bagian-bagian dan i'tikad yang batil. Maka hendaklah kita jagakan dia supaya jangan kita kena berdayanya dengan pengajaran yang jahat dan i'tikad yang batil itu, dan supaya terpelihara kita daripada demikian itu, kerana banyaklah sekarang manusia yang menyesatkan yang awam al-muslimin dengan mengajar ilmu yang batin, membawa kepada riddah, bawa kepada murtad, riddah. Maka berlindung kita dengan Allah daripada kejahatan pengajaran mereka itu. Jagalah tuan lah. Ilmu batin ni banyak dia mengajar kita. Dia bawa tunjuk lugu ni lebih kepada sihir, banyak kepada amalan-amalan sihir. Itu kita kena berhati-hati ya. Kita nak hafal ini. Sebab banyak ilmu-ilmu sihir ni belah sini kita tak boleh nampak ketara sangat, belah Indonesia banyak. Depa kalau alim sungguh depa ni. Kalau haru sungguh depa ni. Ada belaka. Kalau alim kita pun tak boleh capai depa punya alim cukup tinggi ya. Depa punya alim. Kalau tahap alim depa, kalau kita dengan kita macam cucu dengan tok. Kalau depa tok kita cucu, alim depa punya tinggi tu kan. Tu dia tu dia. Tanbih, peringatan tanbihun, peringatan. Hai segala saudara yang muslimin, hendaklah kita bersungguh-sungguh mengetahui akan dalil mukhalafah ini, kerana dengan dialah boleh menolakkan sebesar-besar fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan segala syubhah yang didatangkan dari orang yang sesat dengan bagai-bagai adlalnya. Adlal makna bagai-bagai dalilnya yang dinamakan mereka itu dengan dajjal. Dajjal bohong. Nampak tak? Jadi dajjal ni dia ada dua lah tuan. Satu, orang-orang yang menyesatkan kita. Yang tu kita kena jaga. Dajjal betul tak main lagi lah. Dajjal betul belum main lagi. Dajjal yang kecil ni banyak. Itu kita minta doa tolak Dajjal dalam tahiyat akhir sebelum kita bagi salam. Antara doa yang diajar oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Dia ni. Nampak tak? Aku berlindung ya Allah daripada azab kubur, daripada azab jahannam, daripada fitnah hidup, fitnah mati, dan daripada fitnah Masihud Dajjal. Masih ni maknanya dia sapu habis. Sapu, Masih ni maknanya dia sapu. Sapu kita habis semua. Jadi kita boleh terdedah kepada ajaran Dajjal ni. Dajjal kecil ni banyak. Tiap-tiap ketika ada. Banyak tempat pun ada. Dia akhir zaman yang menyesat-nyesat kita, bawa ilmu-ilmu sesat tu Dajjal ya. Nampak tak? Dajjal ni bohong. Dia bawa benda tak betul, itu kita bagi Dajjal. Faham tak? Itu kadang-kadang kat orang punya hang ni besar punya Dajjal. Lepas dia bohong kita. Nampak tak? Dia bohong berkenal aku betul-betul hang Dajjal besar. Tak salah dia kata Dajjal itu, sebab Dajjal itu bukan mencarut. Dajjal itu nama bohong. Boleh faham tak? Maka itu kita kena berhati-hati tuan-tuan ya. Maka kata musannif, adapun yang terlebih besar fitnah pada dunia iaitu Dajjal kerana ia mendakwakan ketuhanan. Yang ni kita baca kemudian lah. Boleh lah. Tak cukup lah. Jadi kita akan ambil balik nanti. Adapun terlebih besar fitnah pada dunia iaitu Dajjal. Nak cakap bab Dajjal lah. Mau 1 jam lagi lah. Nak kena kubah tuan-tuan. Habang Dajjal kecil sudah. Tiap-tiap tahiyat jangan lupa doa tu lah.
Baca di hujung tahiyat sebelum bagi salam. Tuan-tuan, masuk doa tu sama ya. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Minta begitu kepada Allah, Tuhan tentukanlah hati kita dan supaya tidak jatuh dalam kancah sesat, kerana sesat oleh darjah-darjah kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.